السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بالعافية يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan juga tuan-tuan siap. Seterusnya barisan yang berbahasa Korea dari Jamiah Singapura. Seterusnya yang saya kasih tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati oleh kasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya hari ini dapat kita bersama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan kesihatan untuk kita terus melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan dengan kesihatan yang Allah Taala kurniakan ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Sementara kita masih ada masa, sementara kita masih dikurniakan kesihatan, dikurniakan dengan kelebihan, marilah sama-sama kita gunakan, manfaatkan kelebihan yang Allah Taala kurniakan kepada kita itu dengan melakukan amal ibadah yang semampu yang kita boleh lakukan. Sebanyak mungkin amal ibadah. Kita tidak tahu amalan mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan buat. Mudah-mudahan ada di antara amalan kita itulah yang akan membawa kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan itulah yang Allah Taala beratkan neraca timbangan amal kita di akhirat nanti, neraca al-mizan di akhirat nanti penuh dengan amal kebaikan, diringankan dosa ataupun dihapuskan dosa-dosa kita dan seterusnya kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Taala, kita masih dalam kitab Atwa'ul Badrain wal Majma'ul Bahrain. Kita masih kita dalam fiqh hari ini, kitab pertama yang kita akan rujuk sampai dengan kitab-kitab yang lain. Kita telah pun masih lagi dalam bab yang berkaitan dengan talak. Panjang kita pasal tebus talak ta'liq ni panjang lagi, banyak lagi dia punya masa dia punya sesinya, masih banyak lagi. Talak ni banyak permasalahan yang dibincangkan dalam kitab Atwa'ul Badrain ini. Baik, kita pada sekarang ini akan memasuki bab yang berkaitan dengan, kita dah masuk dengan orang yang bisu. Kita sekarang masuk surat dianggap kinayah. Baik. Surat dianggap kinayah. Surat apa surat? Surat yang bertulis, sama ada surat itu ditulis dengan tangan ataupun ditulis menggunakan teknologi komputer ataupun mesin type dan sebagainya, ataupun bukan surat lah, nota kecil kan, dianggap kinayah. Kinayah ini adalah lafaz ta'liq, lafaz talak yang sama-sama ataupun tidak jelas, yang tidak sharih, kinayah yang tidak jelas. Jadi kalau surat dianggap kinayah. Surat adalah kinayah, sama ada bagi orang yang boleh bertutur atau bisu. Bukan jenayah, kinayah. Kinayah ini lafaz yang tidak sharih, lafaz yang tidak terang. Lafaz yang tidak terang. Lafaz apa ni? Lafaz talak, lafaz cerai.
Jika dia niat talak, jatuhlah talak. Jika maknanya kalau bab kinayah, lafaz kinayah memerlukan niat. Niat siapa ni? Niat suami. Kan? Contoh lafaz kinayah. Contoh, biasa kita bawa contoh ini. Kita ulang balik. Lafaz kinayah contohnya, awak pergilah balik rumah mak awak. Saya tak nak tengok awak lagi. Awak keluar, pergi balik rumah mak ayah awak. Awak jangan ada dekat sini lagi. Jadi dia suruh balik ke rumah ayah itu, mak ayah itu, makna seolah-olah nak mengembalikan isteri itu kepada wali dia. Serahkan balik isteri kita itu kepada mak ayah dia. Dan seolah-olahnya, dia bukan lafaz cerai, dia tak lafaz talik, dia bukan lafaz talak, dia tak lafaz cerai, tapi dia punya kenyataan itu, perkataan yang keluar itu seolah-olah macam nak kembalikan, macam cerai lah pendek kata. Baik, itu contoh lafaz kinayah. Jadi kalau lafaz yang ini memerlukan kepada niat suami tadi, sama ada niatnya untuk bercerai ataupun niatnya tidak bercerai. Sama ada niatnya tadi nak cerai kan isteri ataupun niatnya tidak ceraikan isteri. Jadi memerlukan kepada niat. Berbeza dengan lafaz sarih. Lafaz sarih, lafaz yang terang. Aku ceraikan kamu dengan talak satu. Itu terang, clear, tak perlukan kepada niat. Walaupun dia isteri suami itu marah, tak berniat pun nak ceraikan isteri, tapi lafaz daripada mulut tu itu perkataan cerai. Aku ceraikan kamu dengan talak satu. Cerai itu, maka jatuh talaknya, jatuh cerainya, tanpa memerlukan kepada niat. Jadi masalah apa? Apabila sampai suratku engkau tertalak. Surat kau sampai je surat kat engkau, maka kita berpisah, kita bercerai. Ataupun yang kedua, bagi contoh, apabila engkau baca suratku engkau talak. Maknanya tadi dapat je jatuh talak. Yang kedua ni kau baca je jatuh talak. Baik. Bagi A apa tadi? Yang tadi, apabila sampai suratku engkau tertalak. Bagi A, jatuh talak dengan sampainya surat itu kepada isterinya. Maksudnya sampai je, terima sahaja, maka jatuhlah talak. Dan bagi B, jatuh talak apabila isteri membaca surat itu atau difahami dengan dilihatnya walaupun dia tidak berlafaz dengan sesuatu, atau dibaca kepadanya jika dia tidak tahu membaca dan suami mengetahui hal isterinya. Yang ini yang tidak tahu membaca. Maknanya baca je isteri itu surat daripada suami itu yang mengatakan kau baca surat itu, maka jatuhlah talak, maka jatuhlah talak, jatuhlah cerai. Dalam hal ni, dalam bab ini, hal yang berkaitan dengan surat, jatuh talak jika diniatkan dengan talak, jatuh cerai jika suami niatnya untuk bercerai dengan isteri. Tetapi kalau dia tak ada niat cerai, maka tak jatuh talak. Kita boleh simpulkan yang seumpama dengan surat. Contohnya apa? Hari ini zaman teknologi, zaman email, electronic mail, apa lagi lepas daripada email, zaman SMS, short messaging system, SMS. Atas lagi pada itu, hari ini dengan aplikasi WhatsApp, aplikasi Telegram, kemudian Facebook pun ada Messenger. Dalam Instagram pun ada direct message. Itu semua adalah aplikasi-aplikasi yang moden, yang terkini, yang seumpama juga dengan surat, ataupun iklan dalam Facebook. Aku ceraikan kamu, dia tulis dekat status Facebook. Sama juga, dia memerlukan kepada niat suami itu tadi. Walaupun terang-terang dia menulis dekat Facebook tu ataupun dekat IG, Instagram itu, kan, kamu, nama isteri dia,
nama isteri binti fulan, binti sepulah mana, binti fulan, aku ceraikan kamu dengan talak 1. Walaupun dia tulis dekat Facebook status dia, kan? Jatuh ke tidak cerai bergantung kepada niat suami. Kalau niatnya bercerai maka jatuhlah cerai. Kalau tidak berniat cerai maka tidak jatuh cerai. Tapi dia mesti buat akuan sumpah. Dia mesti bersumpah di hadapan hakim bahawa dia berniat tidak menceraikan isteri. Kena bersumpahlah, beratlah dengan sumpahan tu. Baik. Seterusnya kita tengok tajuk yang seterusnya. Ini tak banyak dah wallahu alam dah. Janganlah macam tu. Mahal. Ni tajuk yang seterusnya. Tajuk yang ni lah, tajuk yang berkaitan. Syarat mahal. Mahal ni apa? Syarat mahal iaitu isteri. Hendaklah dia masih menjadi atau dianggap isterinya walaupun dia dalam iddah raj'i. Mahal tu bukan mahal harga yang disebutkan pada ketika ini, harga minyak, harga ayam, harga telur, bukan itu. Mahal yang di sini bermaksud isteri. Isterinya siapa? Isteri kepada suami, isteri yang nak diceraikan itu. Hendaklah dia masih menjadi atau dianggap isterinya walaupun di dalam iddah raj'i, walaupun telah bercerai ataupun isteri dalam iddah raj'i yang boleh dirujuk. Talak 1 ataupun talak 2, dia masih lagi dianggap sebagai isteri. Cuma dia tidak boleh tidur bersama dan melakukan hubungan kelamin. Namun dari segi tanggungjawab suami, apabila jatuh saja talak 1 ataupun talak 2, isteri masih lagi dalam iddah. Kalau isteri itu masih datang bulan, iddahnya 3 kali suci. Kalau isterinya sudah lagi tidak datang bulan, iddahnya 3 bulan hijrah, kan? Maka selama dia dalam isteri itu dalam iddah, suami wajib bertanggungjawab memberi nafkah kepada isteri dia. Kena bagi makan minum, kena bagi kepakaian dan sediakan tempat tinggal. Walaupun telah bercerai, talak raj'i, talak 1 ataupun 2 dengan isteri, isterinya tetap isteri. Selagi dia dalam iddah, tanggungjawab suami masih kena sediakan bertanggungjawab untuk menyediakan makan minum, pakaian dan tempat tinggal kepada isteri. Baik. Seterusnya, jatuh talak jika disandarkan kepada mahal. Jatuh talak jika disandarkan kepada mahal. Apa maksud dia ni? Jatuh talak jika disandarkan talak kepada isteri atau bagi bahagian yang berhubung dengannya, seperti 1/4 daripadanya, atau tangannya, atau bulunya, walaupun disyaratkan kepada seurat atau kukunya, atau darahnya, atau giginya, dengan apa ni? Saya dah type ni. Dengan jalan berlaku, yang ini melarat talak daripada juzuk yang tersebut kepada yang bakinya. Jatuh talak jika disandarkan talak kepada isteri. Jatuh talak jika disandarkan talak kepada isteri, atau sebahagian daripada tubuh badan isteri. Ni macam zihar lah. Macam zihar, samakan zihar anggota badan isteri dengan ibu dia, ataupun samakan anggota badan isteri dengan adik-beradik yang lelaki, ibu lelaki ataupun adik-beradik perempuan, adik-beradik perempuan yang lelaki. Kalau zihar, maka jatuh talak jika disandarkan talak tersebut kepada isteri, ataupun 1/4 daripadanya, atau kukunya, atau darahnya. Baik, itu adalah berkaitan dengan dengan jatuh talak inilah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, semalam ni saya tak boleh panjang-panjang, ringkas saja sebab malam ni kita ada taklimat kepada petugas korban. InsyaAllah kita akan laksanakan ibadah korban pada hari raya yang kedua, ataupun pada hari Isnin 11 Julai 2022, bermula jam 8 pagi. Jadi hari ini adalah taklimat kepada petugas-petugas
untuk menyusun atau gerak kerja berkaitan dengan program ibadah korban yang akan dilaksanakan pada minggu hadapan. Jadi kita ke malam ni saya kena fokus selepas solat Isyak ni kena teruslah mengadakan taklimat di sinilah. Tapi taklimat ni terbuka tertutup hanya kepada petugas yang dilantik sahaja. Baik. Contoh kes cerai. Contoh kes cerai 4. Malam ni apa kes cerai yang ada? Asyik kes cerai je kan? Habis dah cerita pasal cerai. Kalau tuan-tuan nak kes mahkamah, kes poligami pun ada. Boleh bawa, tak ada masalah. Kalau nak lah. Asyik cerai kan? Tak apa, nanti kita tukar tajuk. Tapi malam ni kes dia, kes Mahkamah Rendah Syariah Kuala Langat, Negeri Selangor. Kes tahun 2019. 2019. Perceraian luar mahkamah Seksyen 57 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor. Banyak kes cerai yang luar daripada mahkamah. Keluar daripada mahkamah ni tuan-tuan, kalau Seksyen 57 ini kan, selepas saja bicara, dia ada lagi satu hal. Halnya ialah suami tadi dia kena hadap dengan penguatkuasa pula. Penguatkuasa sebab apa? Untuk ambil keterangan berkaitan dengan perceraian luar mahkamah ni, sebab dia melanggar undang-undang Enakmen Keluarga Islam Seksyen 125. Kalau bercerai luar mahkamah, dendanya maksimum RM1,000 ataupun 6 bulan penjara, ataupun kedua-duanya sekali. Orang RM1,000 orang boleh bayar, tak ada masalah. Tapi bab penjara memang berat tuan-tuan. Kalau kedua-duanya sekali pun berat juga. Dengan penjara pun sehari pun penjara, nama dah tak cantik. Nama pun dah tak cantik. Kalau setakat bayar denda RM1,000 kita boleh tahan. Cerai luar mahkamah. Tetapi kalau bab penjara memang sedikit gusar lah kan, masuk penjara ni kan. Sebab bila masuk penjara, nama kita akan hitam sedikit. Kalau kita berkhidmat sebagai pegawai kerajaan dan sebagainya, ada masalah lah. Baik. Dan juga tuntutan pengesahan lafaz cerai di luar mahkamah, bidang kuasa kewangan syariah. Baik. Apa dia? Fakta kes. Kes ini berkaitan dengan dakwaan perceraian yang telah berlaku sejak sekian lama. Okey. Kerana cerai ni dah lama dah. Suami bernama J. Dia tak sebutlah Jaafar ke apa lagi yang berkaitan dengan J. Junaidi ke, tak apa-apalah nama dia J. Plaintiff adalah isteri kedua. Orang yang menuntut adalah isteri yang kedua. Maknanya perkahwinan ini perkahwinan poligami. Manakala defendant adalah isteri yang pertama. Maknanya perempuan sama dengan perempuan. Isteri yang kedua fight dengan isteri yang pertama. Manakala dan suami telah meninggal dunia pada 29 Disember 2017. Kes 2019. Suami meninggal 2017, dah 2 tahun. Lepas 2 tahun suami meninggal, isteri kedua tuntut di mahkamah kepada isteri pertama. Apa dia tuntutan dia? Semasa si mati suamilah, arwah suami dia, semasa hayatnya tidak membuat apa-apa tindakan mahkamah maupun di pejabat agama tentang urusan perceraiannya bersama Nurliza. Nama Nurliza lah, iaitu defendant. Defendant ni isteri yang pertama. Dalam kes ini, plaintiff mendakwa si mati telah lama menceraikan defendant. Fakta kes yang dibawa oleh plaintiff ataupun isteri yang kedua ini menyatakan arwah suami dia dulu banyak kali menyatakan dia dah ceraikan isteri yang pertama. Dah ceraikan isteri yang pertama. Tapi walaupun dah banyak kali sebut dah ceraikan isteri pertama, tidak didaftarkan di mahkamah, tidak dilaporkan kepada pejabat agama. Dah meninggal 2017 meninggal, 2019 tuntut di mahkamah. Dia kata dia dakwa arwah suami dia dulu dah ceraikan dah. Dia cakap dengan saya, contoh dia, maksud bahasa kita, arwah suami dah cakap dah dengan saya, dia dah ceraikan dah isteri tua tu. Kan? Banyak kali dia cakap. Tapi dia tak daftarkan di mahkamah, dia tak bawa ke mahkamah, tak dilaporkan kepada pejabat agama semasa hayat si mati ataupun hayat suami tadi. Yang ketiga, apabila si mati meninggal dunia, suami meninggal dunia, maka timbul isu pemberian pencen. Oh, nak pencen. Pencen isteri pertama je ya? Kan isteri pertama je. Kan isteri pertama je kan, isteri kedua kan dapat kan.
Yang sekarang ni yang fight, yang nak tuntut isteri kedua. Yang nak tuntut isteri kedua. Jadi si mati dengan dunia, maka timbul isu pencen. Plaintiff iaitu isteri yang kedua mendakwa si mati telah menceraikan defendant isteri pertama dengan mengemukakan keterangan-keterangan dan saksi. Mana dibawa ke mahkamah, dituntut ke mahkamah, dibawa fakta-fakta kes, dibawa saksi-saksi. Begitu juga defendant ataupun isteri yang pertama menafikan dakwaan plaintiff ataupun isteri kedua dengan menyatakan si mati tak pernah menceraikan dirinya walaupun ditinggalkan berjauhan. Maknanya isteri yang suami ini, arwah suami ini banyak di tempat isteri yang kedua. Tapi sepanjang pengetahuan isteri pertama, tak pernah dengar di telinga dia yang suaminya telah menceraikan dia. Dia tak dapat apa-apa khabar pun tentang suaminya telah menceraikan diri dia. Yang bawa yang mendakwa dia sekarang ni isteri yang kedua. Isteri yang kedua. Tapi isteri pertama tak tahu apa-apa, kan? Lagipun tak duduk sama-sama, macam mana nak tahu, kan? Bab pencen, bab duit, biasalah. Okey. Hujah mahkamah. Okey. Mahkamah dah bagi dah bagi keputusan. Tapi kita tengok hujah mahkamah dulu. Apa dia? Perkara pertama yang dilihat oleh mahkamah ialah sama ada plaintiff membawa keterangan untuk menyokong dakwaannya. Sama ada isteri yang kedua tadi dia membawa keterangan untuk menyokong dakwaan, untuk sokong, bawa tak bukti-bukti untuk menyokong kenyataannya bahawa suaminya telah menceraikan isteri yang pertama. Plaintiff semasa dalam keterangannya, iaitu isteri yang kedua ni, semasa dalam keterangannya menyatakan suaminya si mati telah lama menceraikan defendant, ceraikan isteri yang pertama. Plaintiff menyatakan dalam keterangan bersumpah, menyatakan plaintiff ada bertanya kepada si mati semasa si mati dalam keadaan sakit akibat kanser di hospital, dan si mati menyatakan telah lama menceraikan Mekzah. Nama isteri pertama tu Mekzah. Menurut plaintiff, si mati memanggil panggilan diri untuk defendant ialah MZ atau Mekzah ni lah. Maknanya banyak kali lah isteri kedua ditanya, "Bang, abang dah ceraikan ke isteri yang pertama tu masa suami dia sakit kan?" "Dah, aku dah lama dah ceraikan dia. Aku dah lama kan ceraikan Mekzah ni," dia kata. Di dakwaan isteri yang kedua. Itu dakwaan dia. Masa hayat suami dia tu, masa dia tengah sakit tu, isteri banyak kali tanya. Baik. Plaintiff juga mendakwa si mati ada memberitahu kepada sepupu si mati tentang si mati telah menceraikan defendant. Sepupu si mati dihadirkan oleh plaintiff sebagai saksi satu yang bernama RI. Maknanya isteri kedua ni menyatakan bahawa suami dia pun pernah bercerita kepada sepupu suami dia, arwah suami, sepupu, bahawa dia dah ceraikan isteri dia. Jadi sepupu kepada arwah suami dia pun dibawa bersama, hadir sebagai saksi yang pertama. Plaintiff mengemukakan 3 orang saksi. Mana yang isteri kedua ni ada dibawa 3 orang saksi. RI yang ini sepupu si mati, yang kedua MIH, rakan sekerja si mati di Ibu Pejabat Polis Subang Jaya. Oh, orang IPD Subang Jaya. Dan AH nama ni lah, rakan sekerja si mati daripada Subang Jaya. Boleh lagaklah dia ni sama ada dia pegawai ataupun dia anggota ataupun dia orang awam yang bekerja di IPD Subang Jaya. Antara itulah. Jadi kalau maksudnya mana isteri kedua ni dia bawa 3 orang saksi. Sepupu si mati, sepupu arwah suami dia, yang kedua rakan sekerja, ada 2 orang rakan sekerja arwah suaminya daripada IPD Subang Jaya, tempat arwah suaminya bekerja dahulu. Baik. Plaintiff juga mendakwa telah menyumpahi nota si mati berkenaan perceraian si mati dengan defendant yang berbunyi. Maknanya isteri kedua ni jumpa satu nota, tengah kemas agaknya, jumpa nota yang arwah suami dia tulis. 21/7/14, saya tak tahu benda ni, 21/7/14. Kita tengok macam tarikh, 21 Julai 2014 gitu. Agaknya lah jam saya tahu. Aku mesej MZ ni yang tadilah isteri pertama. Yang aku mesej MZ. Mesej bukan sebut mesej. Aku mesej MZ yang aku telah membuat keputusan melepaskan MZ sebagai isteri pertama aku. Dia mesej tau, bukan dia berlafaz.
Dalam nota ni lah, ya. Semua ini aku buat bukan atas hasutan siapa-siapa, tapi setelah aku fikirkan betapa banyaknya dosa aku pada dia. 13 tahun aku tinggalkan dia, cuma hantar wang belanja setiap bulan. Mungkin Allah dah bagi petunjuk untuk aku berbuat demikian. Harap MZ, apa isteri pertama dia ni, dapat terima kenyataan bukan silap MZ atau sesiapa atas kesilapan aku sendiri. Dia nota, mungkin arwah suami dia tulis. Tapi kalau kita hayatilah nota ni, sangatlah mencurigakan. Kan? Dia dah menyesal yang dia ni tak tinggal bersama dengan dengan isteri dia yang pertama, kan. Biasa kalau menyesal ni kembalilah semula tak, kan. Tapi dia buat keputusan cerai, kan. Dia macam biasa kalau orang bertaubat menyesal ni, dia nak pulihkan kembali hubungan. Kebiasaan lah. Mungkin dia dah cuba ke agaknya. Kalau logiknya dia nak pulihkan kembali, tapi dia ambil keputusan cerai lah. Lagi buruk lah dia punya keputusan. Dia tak dihasut siapa-siapa dalam nota ni lah. Jadi dia macam seolah-olah meragukan. Lagipun dia kat sini terang-terang kata dia mesej. Bukan dia lafazkan, bukan dia jumpa isteri dia yang pertama cakap aku ceraikan kamu, tak. Dia mesej saja. Mesej guna apa tak tahulah. Kalau 2014 ni biasa mesej pakai SMS ni. Masih lagi banyak menggunakan SMS. Jadi dia banyak keraguan. Okey, baik. Persoalan mahkamah di sini adalah plaintiff cuba memberikan keterangan tentang dirinya atau si mati. Persoalan mahkamah kepada isteri yang kedua yang menuntut ni. Awak nak cerita pasal siapa ni? Awak nak cerita pasal awak ke awak nak cerita pasal si mati? Itu pertama. Yang kedua, plaintiff berikrar untuk keterangan isu perceraian dirinya atau berisu tentang isu perceraian si mati. Plaintiff, isteri kedua berikrar untuk keterangan isu perceraian dirinya, bukan dirinya, apa maksudnya yang dia dengan isteri pertama lah, atau berikrar tentang isu perceraian si mati. Jadi persoalan mahkamah ni, adakah plaintiff sebagai pihak kedua atau mewakili si mati dapat berdiri dengan sendirinya untuk memberikan keterangan untuk si mati? Cukupkah keterangan plaintiff untuk memutuskan isu perceraian si mati dengan defendant? Awak ni mewakili pihak suami ke yang mengatakan suami telah ceraikan isteri pertama? Macam itulah lebih kurang dia punya maksud dia. Baik. Adakah wujud lafaz cerai yang sebenar? Ini persoalan pertama. Adakah wujud lafaz cerai yang sebenar atau lafaz soreh yang boleh dipegang sebagai asas keputusan oleh mahkamah ini? Mahkamah nak cari mana dia punya lafaz yang soreh tu. Bukti yang macam mana? Sebab tak jumpa lagi. Persoalan mahkamah sekarang ni, mana yang menyatakan suami telah ceraikan isteri? Setakat nota, itu pun nota dikata mesej kepada isteri dia, bukannya cakap direct, kan? Cakap kat telefon ke, kan? Tak ada, Apakah keterangan plaintiff dan saksi-saksi ini bertaraf keterangan sebenar atau sekadar khabar? Keterangan plaintiff, keterangan yang menuntut ni, isteri yang kedua, dan saksi-saksi ini bertaraf keterangan sebenar, betul ke? Ataupun sekadar dia dengar khabar je, kan? Dengar cerita, bukan the real fakta, dia cuma dengar cerita selepasnya. Dia dengar cerita saja. Itu jadi ini persoalan mahkamah. Dalam semua keterangan plaintiff mendakwa si mati telah menceraikan defendant. Tetapi dalam semua keterangan plaintiff tidak dapat membuktikan wujudnya lafaz cerai yang sebenarnya atau lafaz yang soreh. Macam-macam lah plaintiff ni ataupun isi kedua ni bawa dakwa macam-macam. Dia dah bersembang dengan suami, dia jumpa nota, kan? Tapi tak ada satu part pun yang mahkamah jumpa yang mengatakan suami ini telah ceraikan isteri dengan talak satu ke, kan? Aku ceraikan isteri yang bernama Nurliza ini dengan talak satu. Tak ada. Maksudnya itu. Mahkamah kata. Mahkamah kata macam tu. Plaintiff tidak mendengar ayat seperti aku ceraikan NL, Nurliza tadi. Atau aku ceraikan MZ dengan talak satu. Atau aku talakkan LN atau MZ dengan talak satu. Maksudnya plaintiff ni isteri yang kedua tak ada. Isteri yang kedua ni dia pun tak sepanjang dia dalam keterangan ni mahkamah tak jumpa pun perkataan yang menyatakan suami tu telah menceraikan isteri dia. Perkataan cerai tu tak jumpa lah maksudnya. Tiada keterangan
dan tidak wujud dakwaan seperti ini dalam kes ini. Ini juga jelas tiada kesaksian atau syahadah oleh plaintiff, di mana saksi yang mendengar wujudkan lafaz cerai si mati. Saksi pun tak nyatakan tentang lafaz yang dibuat oleh suami. Saksi tadi siapa? Sepupu si mati dan 2 orang rakan sekerja ni. Kan? Dia dalam sepanjang bagi keterangan mahkamah pun tak ada pun satu pun dalam keterangan dia menyatakan dengan clear, dengan jelas tarikhnya bila, hari apa, di mana, dengan jelas menyatakan yang si mati ni telah ceraikan isteri yang pertama. Yang ada hanya nota yang didakwa oleh plaintiff kepunyaan si mati seperti disebutkan di atas. Yang ada hanyalah dakwaan plaintiff. Si mati menyatakan telah menceraikan defendant telah lama. Hanya nota dan hanya dakwaan sahaja. Tak ada bukti, tak ada apa. Sekadar nota tidaklah boleh mahkamah ini memegang ia sebagai asas yang kukuh untuk memutuskan perceraian telah berlaku. Sekadar nota yang tulis tangan tu, tak ada tanda tangan ke, tak ada tanda tangan ke, dia sekadar nota kosong macam tu. Tidak dapat dipastikan benar-benar siapakah yang menulis nota tersebut, dan tiada keterangan pakar yang dibawa menunjukkan benar-benar nota tersebut kepunyaan si mati. Dalam hujah mahkamah tak boleh nak mengesahkan yang nota ini real daripada arwah suami dia. Betul-betul yang arwah suami dia yang tulis. Tak ada satu pakar pun yang boleh mengesahkan yang ini betul-betul daripada arwah suami. Suami dia yang tulis. Yalah, setakat nota kita tulis pun tak apa. Maksudnya kalau isteri yang kedua tu dia nak suruh orang lain yang tulis pun boleh, kan? Palsu boleh dipalsukan ataupun boleh dipetikaikanlah nota tu. Walaupun dia kata dah cerai, tapi tak ada satu sumber pun yang boleh mengesahkan betul-betul nota itu daripada suaminya. Hanya isteri kedua je yang dakwa. Baik. Walaupun mahkamah memahami tujuan plaintiff membawa isu pertikaian ini ke mahkamah untuk diputuskan, tetapi tentang perkara perceraian ini adalah perkara eksklusif si mati yang sukar dibuktikan. Tiada juga rekod percakapan, rekod rakaman suara, rekod video si mati yang melafazkan cerai. Balik pada isu pertama, mahkamah cari mana yang lafaz cerai tu? Mana lafaz cerai yang suami buat tu, mana? Sepanjang dakwaan plaintiff ataupun dakwaan isteri kedua ni dan saksi-saksi ni, mana lafaz cerai tu? Kata dah cerai, mana lafaz dia? Yang sebenar-benarnya lafaz bahawa saya telah menceraikan isteri yang bernama Nurliza ini. Mana? Tak ada pun, kan? Jadi ikrar plaintiff adalah ikrar sekadar menyatakan kepada mahkamah tentang di dalam pengetahuannya si mati telah menceraikan defendant. Tetapi tiada keterangan tentang plaintiff mendengar si mati melafazkan cerai secara soreh terhadap defendant. Maksudnya mahkamah nak dengar lafaz yang secara soreh, secara terang-terang. Aku ceraikan kamu dengan talak 1, macam tu. Aku ceraikan kamu dengan talak 3, macam tu. Lafaz cerai yang soleh, yang soreh, yang terang tadi. Lafaz lawan daripada soreh ialah kinayah yang kita sebutkan tadi. Yang clear. Mahkamah masih lagi mencari lafaz tu sepanjang keterangan plaintiff dan saksi ini. Saksi-saksi plaintiff secara keseluruhan juga telah memberikan keterangan khabar atau berita tentang dakwaan si mati menyatakan telah menceraikan defendant. Tiada saksi yang mendengar lafaz cerai si mati terhadap defendant. Saksi-saksi pun tak dengar. Dia cuma dengar khabar je. Dia cuma tahu tapi tak dengar daripada telinga mereka yang lafaz yang soreh, yang bila suami tu buat, si mati ni buat lafaz ceraikan pada isteri tu. Kalau ada lafaz yang dia mesti ingat tarikh dia. Mesti ingat sekurang-kurangnya tahunnya bila. Mesti ingat tarikhnya waktu siang ke waktu malam. Mesti ingat tempatnya di mana. Sekurang-kurangnya lah, kan, bagi seorang saksi. Kalau ada lafaz yang clear, yang soreh itu tadi. Keterangan ini tidak cukup kuat kerana keterangan khabar tidak boleh dengan sendirinya menjadi asas kepada penghakiman. Inilah yang dikatakan keadilan dalam mahkamah.
Mahkamah bukan sewenang-wenangnya boleh menjatuhkan hukum tanpa apa-apa. Hanya sekadar dakwaan tak jadi. Dia mesti datangkan bukti dan mesti datangkan saksi. Saksi yang betul-betul kalau kes ni dengar tentang lafaz cerai yang telah dilakukan. Bagi keterangan defendant ataupun isteri yang pertama ini, mahkamah mengambil keterangan penafian defendant. Defendant dalam keterangan menafikan bahawa si mati telah menceraikannya, bahkan mendakwa mereka hidup sebagai suami isteri walaupun tinggal berjauhan dan hanya sesekali berjumpa. Kan? Isteri yang pertama masih anggap dia masih lagi isteri yang sah kepada suaminya, walaupun suaminya dah tinggalkan dia, tak duduk sama-sama dengan dia, dah lama tak duduk sama-sama dengan dia, tapi sepanjang pengetahuan dia tak pernah dengar daripada telinga dia bahawa suaminya telah menceraikan dia. Makanya dia boleh menafikan tentang keterangan isteri yang kedua ini. Menafikan yang bahawa arwah suaminya telah menceraikan dia. Saksi-saksi defendant juga konsisten dengan keterangan bahawa tidak pernah dalam pengetahuan mereka bahawa si mati telah menceraikan defendant. Saksi sebelah isteri yang pertama pun cakap tak pernah dengar yang pasal arwah suami menceraikan isteri dia. Keputusan diputuskan, mahkamah setelah mendengar keterangan plaintiff, saksi plaintiff, keterangan defendant serta dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak, maka setelah mahkamah memiliki hujahan masing-masing, maka dengan ini mahkamah memerintahkan seperti berikut. Pertama, mahkamah menolak tuntutan plaintiff. Mana tuntutan yang oleh si pihak kedua ni ditolak. Yang kedua, mahkamah memutuskan tiada berlaku perceraian antara si mati dan defendant. Mahkamah putuskan tak berlaku perceraian antara suami dengan isteri yang pertama ini. Kos ditanggung masing-masing. Kos apa ni? Kos berkaitan dengan mahkamah lah. Ditanggung oleh plaintiff dan defendant, ataupun si kedua dan defendant yang pertama. Itu adalah keputusan mahkamah. Kes ni hanya kes bukan dakwaan suami, kan, tapi hanya isteri kedua dakwa. Arwah suaminya dah ceraikan isteri pertama. Bukan lafaz suami tadi, kan? Itulah. Nak pencen lah tu. Pencen mungkin banyak, mungkin barangkali pencen pegawai pun. Ya barangkali lah. Hari ni 500, 800, 1000 pun banyak, kan? Kan? Memang banyak. Walaupun separuh gaji banyak, Jadi orang kata berpanjangan, benda tu berpanjangan, kan? Setiap bulan boleh dapat. Jadi dapat isteri pertama saja. Itu di latar belakang kes inilah maksudnya, kan. Tapi nak cerita, kalau kita ke mahkamah, mahkamah akan mendengar keseluruhan. Dia tak dengar sebelah pihak saja. Dia akan panggil semua yang terlibat, dia akan minta apa buktinya, siapakah saksinya, saksi yang macam mana, semuanya diteliti satu persatu. Jadi satu persatu. Biasalah ini bila melibatkan hal berkaitan dengan poligami, dia ada melibatkan pelbagai tuntutan. Sebab itu bila hal poligami, hal yang berkaitan dengan perkahwinan kali kedua, mesti mendapat kelulusan daripada mahkamah. Bukan kelulusan isteri pertama, bukan kelulusan, bukan persetujuan isteri yang pertama, bukan, tetapi mesti mendapat kelulusan mahkamah. Walaupun isteri pertama tidak bersetuju dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, tetapi mahkamah yang paling berhak sekali untuk menentukan boleh ataupun tidak boleh si suami ini berkahwin 2, 3 ataupun 4 dengan pasangan. Kemudian mahkamah juga dia akan dengan teliti mendengar keterangan, sebab nak pastikan kebajikan isteri yang tua, yang sulung, isteri yang pertama, dijaga kebajikannya. Dan kebajikan isteri yang bakal dikahwini juga, dia jaga kebajikan dia. Dan mahkamah mesti kalau nak berkahwin, mahkamah dalam hal berkahwin tiada rahsia antara satu sama lain.
Tiada rahsia suami dengan isteri pertama. Tiada rahsia suami dengan bakal isteri yang kedua. Tiada rahsia suami dengan bakal wali daripada isteri yang kedua. Maknanya bab poligami bukan kahwin lari. Poligami mesti pihak-pihak ini tahu tentang status seorang suami itu, dia setelah pun beristeri, dia nak berkahwin lagi. Bukan main senyap-senyap kahwin, tiba-tiba balik dah ada. Kan? Asasnya macam tu tuan-tuan. Asasnya macam tu. Mesti mengetahui, pihak-pihak mengetahui. Tapi itulah ada satu prinsip suami ni kan. Bukan prinsip, bukan semua orang pegang tak. Maksudnya meminta izin itu lebih susah daripada memaafkan. Ayolah. Meminta izin itu lebih susah daripada memaafkan. Minta izin tu nak kahwin, minta izin susah nak dapat. Memaafkan tu lebih senang. Maknanya dah kahwin dulu, lepas tu baru cakap minta maaf, lama-lama maaf juga. Macam itulah ya. Katanya macam tu. Wallahu a'lam. Itu hanya sekadar sindiran ke ataupun gurauan, wallahu a'lam. Tapi asas berpoligami, semua pihak-pihak mesti mengetahui tentang perkahwinan yang dicadangkan. Pihak-pihak siapa? Suami, isteri yang pertama, bakal isteri yang kedua, wali bakal isteri yang kedua. Pihak-pihak ini mesti tahu tentang status suami ini, ya, status poligami. Sebab kemudian mahkamah akan pastikan kebajikan isteri yang pertama dan kebajikan bakal isteri yang kedua akan terbela sebaiknya. Dan mahkamah akan pastikanlah, maksudnya bab nafkah urusan isteri pertama semua selesai, nafkah zahir pun cukup, nafkah batin pun cukup, kan? Ada keperluan untuk mengapa perlu kahwin yang kedua? Keperluan apa? Mungkin keperluan pengurusan syahwat barangkali. Tak cukup yang satu, kena ada yang kedua barangkali. Ataupun ada isteri yang pertama mungkin mengalami sakit dan sebagainya, perlu kepada isteri yang kedua. Ataupun pelbagailah masalah-masalah yang logiknya memang patut suami ni berkahwin poligami yang kedua. Asasnya mahkamah akan raikan siapa yang nak berkahwin. Itu asas. Tetapi kita di pihak suami mesti mengemukakan mengapa sebab kita berkahwin. Kalau setakat kahwin saja-saja nak seronok-seronok, jauh lupakanlah dulu, kan? Tapi kahwin mesti ada sebab. Kerana apa? Tadi saya ni sibuk selalu outstation, kan? Musafir lama-lama, kan? Jadi saya kena sana satu pasang sini, satu nak ke pasang sini. Ada keperluan. Saya mampu, rumah saya boleh, banglo punya, tak ada masalah. Macam Piramli sediakan untuk isteri kedua dia dan isteri ketiga dia. Contohlah kan, madu tiga lah. Kan? Contoh ni contoh saja. Tapi nak cerita, mampunya, semua kebajikannya terbela dan terjaga. Tapi kalau bab nafkah pun tak terurus, bab tidur dengan isteri pun sebulan, 2 bulan sekali je lakukan hubungan, tuan-tuan lupakan je lah dulu. Ataupun tak sentuh isteri pertama, lupakan je lah dulu. Memang bukan lupa, maksudnya baiki nafkah, baiki hubungan. Mudah-mudahan dapatlah status poligami itu. Memanglah orang kalau dapat endorse mahkamah tu, kan, mahkamah dengan ini bersetuju terhadap perkahwinan yang dicadangkan, poligami yang dicadangkan di antara sekian dengan sekian, itu satu lesen besar. Itulah kata lesen besar tu. Kan, siapa yang ingkar perintah tu dia anggap ingkar mahkamah, perintah mahkamah. Dapatlah kalau dapat endorsement itu, keputusan mahkamah tu lulus, itu memang tak ada siapa pun boleh petikai tentang kelulusan mahkamah. Tetapi itulah tadi, walaupun nampak susah, percayalah yang susah itulah yang memanjangkan kebahagiaan sampai ke akhir hayat. Jangan bila nampak senang pada awalnya, percayalah kebiasaannya sukar perjalanannya di masa hadapan. Tetapi kalau bendanya susah daripada awal, pergi mahkamah, turun naik mahkamah, nak buktikan itu, buktikan ini, berjaya, percayalah, insya-Allah izin Allah Taala dia punya kebahagiaan itu berpanjangan sampai ke akhir hayat. Itulah bagi semangat kan ni, bukanlah sebagai mungkin tuan-tuan rasa alah takkanlah nak kahwin kan.
terpulang. Kalau rasa perlu silakan. Tapi ilmu ni kena share. Maksudnya kena berkongsi juga dengan orang lain. Mungkin ada orang lain yang memerlukan nasihat daripada kita. Kitalah orang yang bagi nasihat. Bagi nasihat yang baik. Bagi nasihat yang betul. Jangan bagi nasihat yang salah. Jangan condemn. Kalau orang nak kahwin, jangan condemn pertama. Dan kalau orang nak kahwin, alah cakap je kan. Macam tong kosong. Bagi semangat, bagi panduan. Kadang-kadang panduan inilah yang menyelamatkan dia daripada nak pergi kahwin dekat Thailand, nak pergi kahwin dekat Siam, nak berkahwin dekat Medan, nak menyelamatkan dia, selamatkan. Sebab perkahwinan yang betul, dia akan bela kebajikan kedua-dua belah pihak. Mana tahu bercerai ke ataupun meninggal dunia suami ini, harta pusakanya macam mana, akan terurus dengan baik, insya-Allah dengan perkahwinannya yang bagus. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawata arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.